Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabri sekalian. Anda bayangkan, dua ekor gajah yang besar sedang berlaga tengah bergaduh. Siapa yang paling tersepit? Bukan gajah lain, tapi rumput, tuan-tuan. Macam itulah keadaan negara kita pada ketika ini. Amerika Syarikat dengan China tengah duk bergaduh pasal tarif, pasal ekonomi dan sebagainya. Dan kita pula tersepit dekat tengah-tengah. Tapi persoalannya, adakah kita ini mendapat keuntungan daripada perlagan ini? Ataupun sebenarnya kita sedang menuju ke arah kejahanaman yang tidak mampu untuk kita tahan sebenarnya. Dan yang soalan paling penting sekali, mana Rafizi Ramli? Tadi pula kena bercuti ya? Kita intro dulu. La 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 la. Ceritanya macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak backstory sedikit berkenaan dengan isu Amerika dengan China ini secara asasnya. Amerika Syarikat umum mengenakan tarif baru terhadap pelbagai produk dari China termasuklah kenderaan elektrik, bateri, semikonduktor dan juga barangan-barangan solar dan macam-macam lagi lah. Dan bukan sekadar China je kena tuan-tuan. Banyak lagi negara termasuklah negara kita sendiri turut dikenakan tarif baru ini. Tetapi yang paling teruk kena ialah China. Kena sampai lebih 100% tarif di Amerika Syarikat. Tak ingat dunia Donald Trump ni kan. Tapi kalau nak ikutkan sebenarnya, dari dulu pun memang ada tarif. Tarif lama tu ada sebenarnya. Cuma sekarang ini, Trump dia tambah lagi tarif itu. Apa alasan dia? Alasan dia nak melindungi industri tempatan Amerika Syarikat daripada lambakan produk-produk murah dari China. Kiranya nak orang kata apa, dia slogan Make America Great Again. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan perempuan. Tersasul lidah sebut. Tetapi itulah, apa pula tindak balas China? Mereka tak diam tuan-tuan. Mereka tak senyap je. Mereka start hentam balik tau. Mereka pun kemukakan cadangan nak kenakan tarif balas terhadap produk-produk Amerika. Termasuklah pertanian, otomotif dan juga teknologi tinggi. Kira sekarang ini dia kata, Amerika kau kenakan tarif kat aku balas balik. So sekarang dah belaga dah antara dua-dua ini secara asasnya. Tetapi persoalannya, kenapa teruk benar perang tarif antara Amerika dengan China ni? Apa cerita sebenarnya? Yang ini kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Konflik antara mereka berdua ini bukan benda baru. Dah berzaman pun sebenarnya. Dari dulu lagi kalau ikutkan. Tetapi sekarang ini, pertembungan antara kedua-dua kuasa besar dunia ini dah masuk fasa yang baru. Bukan lagi kuasa ketenteraan, tetapi perang ekonomi separuh senyap. Dari sudut pandang Amerika Syarikat, mereka takut China jadi terlalu dominan dalam teknologi global macam EV, AI, semikonduktor dan sebagainya. Manakala bagi China pula, dia orang rasa yang, memandangkan aku ni kilangkan everything, aku yang buat semuanya, so aku berhak untuk ekspor apa saja sebab semua benda itu dalam daya aku kan. So akulah yang boleh ekspor semuanya kan. So kenapa orang yang dapat nama? So, kita just tengok sajalah persaingan antara Tesla dengan kenderaan EV keluaran China macam BYD dan sebagainya. Kita dapat lihat, memang pada ketika ini, China memang dominate gila-gila pasaran kenderaan EV ini, tuan-tuan dan perempuan. Sampai Tesla pun kena kitai. Macam tu mana boleh tahan bang? Mengamuk Elon, betul tak? Dahlah Elon tu penasihat kepada Donald Trump. Jadi bila semua ini bertembung dan makin lama makin melarat, so apa jadi? Tarif demi tarif, cukai demi cukai, macam-macam benda dikenakan. Dan siapa yang terjejas teruk, seluruh dunia termasuklah kita sendiri jadi collateral damage. Jadi persoalannya sekarang ni kan, Malaysia ini untung ke tidak bila Amerika Syarikat dengan China ini bertembung daripada segi tarif macam ni? Adakah kita dapat laba ataupun kita sebenarnya tengah mengundang masalah? Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, memang kita kena tengok betul-betul. Sebab sekarang ini, situasinya, Malaysia ini duduk kat tengah-tengah tau. Antara Amerika dengan Syarikat dengan China, kita duduk kat tengah-tengah. Jadi secara teorinya, bila dua kuasa besar macam ni bergaduh di segi tarif, basically-nya, kita ada beberapa keuntungan. Nombor satunya, kita ini berpotensi mendapat limpahan pelaburan. Sebab apa tau? Sebab sekarang ini, syarikat China dengan US mungkin nak alihkan pengeluaran mereka ke Malaysia untuk nak elakkan tarif yang melampau yang dikenakan ke atas masing-masing secara direct. So, Amerika pun akan pergi ke Malaysia and then China pergi ke Malaysia. So, produce dari sini. Nombor duanya, kita bakal jadi laluan tengah untuk ekspor semula. Macam yang tadi tu kan. So, semuanya buka kat sini. Jadi, produk-produk China sebagai contohnya, mungkin akan dibungkus semula dekat Amerika Syarikat untuk ekspor ke US. So, instead of diorang tulis made in China, ianya akan tertulis made in Malaysia. Ini semua sebab nak elak tarif tinggi punya hal. So, diorang menggunakan Malaysia ni sebagai orang kata apa, tempat untuk diorang repackaging balik konon-kononnya datang dari sini. Nombor 3, semua itu akan menyebabkan permintaan kilang berpotensi meningkat gila-gila. Terutamanya sektor semikonduktor, solar dan juga pembuatan otomotif. Sebab basically-nya, bidang-bidang macam ini memang essential. Dan memandangkan kita boleh katalah semuanya datang dari China, maka potensi perkara-perkara pertama dan kedua yang saya sebutkan tadi itu kan, untuk terjadi kat Malaysia, memang sangat-sangat tinggi. Sebab diorang pastinya nak cuba elak
untuk dikenakan tarif yang terlalu tinggi menyebabkan ekspor mereka terjejas. Cuma kita kena ingat tau, bukan kita sahaja negara yang berpotensi untuk semua ini. Masih ada Indonesia, masih ada Thailand, Vietnam, Filipina, Kemboja sebagai kita punya saingan. Dan kena ingat, mereka tawarkan kos buruh yang lebih murah berbanding dengan kita. Betul tak? Tetapi ada satu lagi persoalan tuan-tuan. Adakah semuanya positif untuk Malaysia? Ada tak perkara negatif yang menanti Malaysia sekiranya kita jadi macam negara orang tengah sebegitu? Takkan semuanya okey tak? Secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesan negatifnya tetap ada. Bahkan boleh saya katakan, ianya lebih signifikan berbanding dengan kesan-kesan positif yang mungkin kita akan dapat. Sebab apa tahu? Bila semua itu terjadi, Malaysia ini berpotensi masuk dalam radar pengintaian ekonomi oleh Amerika Syarikat. Terutamanya, kalau mereka nampak kita ini jadi terlalu rapat dengan China. Bayangkan tuan-tuan, sekarang ini pun tanpa hubungan yang terlajak mesra dengan China pun, kita dah dikenakan macam-macam benda, termasuklah pelibatan agensi macam FBI dan sebagainya terus dekat negara kita ini. Apatah lagi kalau kita ini dilihat jadi negara smoke screen untuk China. Lagilah teruk US akan tok pasaknya mata dekat kita kan. Masa itu memang kita lemas tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu juga, kita juga berisiko dilabel sebagai pengeksport pintu belakang jika produk-produk China menggunakan Malaysia ini untuk smuggle masuk pasaran US. Kalau benda ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan, silap-silap US akan kenakan tarif yang lebih besar kepada kita, bukan 34%. Sudahnya, industri kita yang memang kita punya macam serap sawit dan sebagainya akan terjejas dengan teruk. Nak selamatkan China banyak hal, kita yang kena. Kita pula yang kena tarif macam-macam. Dan kita kena ingat tuan-tuan, yang kita ini bukan cukup kat benar pun nak tahan tekanan yang bakal dan of course akan dikenakan oleh kedua-dua pihak ini. Sebab bila mereka dah nampak macam ni, mereka akan katakan Malaysia, okey Malaysia, kau kena pilih antara aku dengan US, antara US dengan China, mana satu? Masa itu kita tersepitlah tuan-tuan dan puan-puan. Di sana menjanji, di sini menunggulah jawabnya. Tetapi yang paling penting yang kita akan bincang dekat sini, apa respon dan juga tindakan kerajaan Malaysia berkenaan dengan hal ini? Secara asasnya, PMX masih lagi menegaskan yang Malaysia masih lagi berpegang kepada prinsip perdagangan bebas. Bermaksud kita ini tidak terikat dengan sesiapa lah. Dengan US pun kita berniaga, dengan China pun kita berdagang, semua kita kawan. So sebenarnya cerita kita ni ambil dua kolam lah sebenarnya cerita kan. Kita tak ada macam nak orang kata apa menyebelahi mana-mana pihak. Dan secara asasnya kita juga tengah dalam rangka rundingan dengan Amerika Syarikat untuk mengurangkan tarif yang dikenakan ke atas kita. Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga sedang memperkemaskan perjanjian perdagangan ASEAN dan juga dengan China. Kebetulan kali ini PMX yang memegang kepengurusan ASEAN ni tak? Kalau macam tu nak macam mana? Selain daripada isu Malaysia, PMX kena hadap isu ASEAN. Hadaplah ya. Dan semua ini sekali lagi bermaksud yang kita sebenarnya essentially tengah makan keliling. Situ dia nak, sini dia nak kan. Tetapi strategi ini hanya akan jadi bijak kalau kita cukup pintar main masa dan juga momentum. Dan ketika video ini tengah dibuat pun tuan-tuan dan puan-puan, ketika ini tengah berlangsung pun sidang parlimen khas membincangkan tentang isu perang tarif ini. So basically-nya kita just tunggu je lah apakah natijah daripada sidang ini nanti. Apakah tidak tanduk Malaysia dan sebagainya, apakah respon kita secara rasmi. Yang ini kita kena tunggu sehingga selesai sidang ini. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah pada sidang parlimen kali ini tolong bincangkan sekali tentang potensi kita untuk menerima limpahan permintaan untuk menjadi kilang virtual bagi produk-produk China seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kita kena juga bincangkan adakah industri kita bersedia untuk jadi pemain global kalau pelaburan-pelaburan masuk dengan banyak seperti mana yang berpotensi itu berlaku ni. Dan kalau benda itu berlaku, kita kena tanya beberapa soalan. Nombor satu, cukup ke tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam negara kita ini? Nombor duanya, cukup ke infrastruktur kita macam pelabuhan, logistik, broadband dan sebagainya? Dan nombor tiga, cukup ke kebijaksanaan kerajaan untuk menapis pelaburan jangka panjang versus pelaburan-pelaburan spekulatif seperti mana yang bakal berlaku pada masa yang akan datang? Kalau jawapan untuk ketiga dengan tidak tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan dapat manfaat pun secara asasnya. Kita basically hanya jadi transit. Kita kutip habuk, orang lain kaun untung. Lagi teruk, yang kita kejar terdapat, yang kita kendong pun berciciran secara asasnya. Masa tu memang syahdu tuan-tuan. Tetapi itulah, sekedar satu kesimpulan ringkas tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat satu benda. Bila dua kuasa besar berperang, bukan semua negara boleh duduk atas pagar. Kalau kita duduk atas pagar tu pun kadang-kadang, kena ingat yang pagar itu boleh rapuh dan juga boleh patah. Dan negara macam kita yang tak ada kekuatan apa-apa ni boleh jatuh tergulik macam itu saja. Kita ibarat mentimbun tau. Kita menggulik puluka, kena gulik puluka.
Jadi persoalan utama yang perlu kita perhatikan dekat sini adalah adakah kita bertindak bijak bila berkecuali atau kita sebenarnya sedang diperbodohkan dengan pelaburan yang bukan milik kita. Kena ingat satu perkara tuan-tuan, negara kita bukan barangan transit, bukan juga sekadar touch and go, dan kita sebagai rakyat patut tahu apa yang sedang dimainkan atas papan catur global ini, sebab apa-apa pun ianya akan melibatkan kita secara langsung ataupun tidak langsung. Saat-saat macam ni inilah tuan-tuan dan puan-puan, kelibat Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi sangat-sangat diperlukan. Benda ini berkait dengan ekonomi tau. Jadi beliau ini kena ada. Tapi itulah, beliau pula tengah cuti merajuk. Aduh lah Rafizi, kau punya timing pun lain macam betul masalah kan. Sampai Teguh Zafrul terkocoh-kocoh seorang-seorang, terkantang-kanting dia nak jawab semua soalan berkaitan dengan bidang kuasa kau dan juga bidang ekonomi yang merupakan di bawah kementerian kau ni. Entahlah Rafizi, harapannya engkau cuti panjang ini, kau cari formula lah untuk selesaikan masalah. Tapi kalau kau cuti panjang sebab kau sekadar merajuk sebab tim kau kalah banyak, tak boleh buat apalah. Memang satu sen pun tak boleh pakai. Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh, kecil-kecil tak ada mampus, semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan, yang jadi sekarang ni formula lah tu.